Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita dengan subtopik 4.2, iaitu sudut pedalaman dan sudut peluaran. Okay, kita akan sentuh 4.21 dan 4.22, iaitu 4.21 hasil tambah sudut pedalaman dan 4.22 hasil tambah sudut peluaran. Okay, sebelum tu kita pergi kepada hasil tambah sudut pedalaman dulu. Okey, hasil tambah sudut pedalaman, kelas sebelum ni cikgu dah ada sentuh sikit pasal formula n, nampak n tolak 2 darab 180 untuk dapat hasil tambah sudut dalaman. Okey, so hari ni kita nak tengok macam mana formula tadi diperoleh macam mana buat 6n tolak 2, kenapa bukan n tolak 3 ataupun n tolak 4. So kita tengok sini contoh, formula tu adalah berdasarkan hubungan di antara bilangan sisi poligon tadi dengan bilangan segitiga yang boleh dilukis pada sesebuah poligon tu. Okay, contoh cikgu ada sekarang ni bentuk heksagon, bentuk satu heksagon 6 bucu. So kita tengok sini, pelajar tengok kat sini ada 4 segitiga yang boleh dilukis pada sebuah heksagon. 1, 2, 3, 4 untuk 4 segitiga untuk heksagon. Okay, kalau tengok buku teks muka surat 63, dia ada satu tabel untuk tulis bilangan sisi dengan bilangan segitiga. So dekat situ dia ada tulis segitiga untuk bilangan sisi segitiga 3, bilangan sisi segitiga 1, segi 4 bilangan sisi ada 4 dan bilangan segitiga ada 2. So tengok kat situ 3 tolak 2 dapat 1, 4 tolak 2 dapat 2. Nampak tak perkaitan antara bilangan sisi dengan bilangan segitiga yang boleh dilukis. So kita tengok pula pentagon. Okay, kat sini kita cikgu ada bola pentagon. Nampak pentagon, corak pentagon. So kita tengok berapa segitiga yang boleh dilukis pada sebuah pentagon. Okay, 1, 2 dan kat sini 3. Maksudnya untuk pentagon hanya 3 segitiga yang boleh dilukis. So boleh tulis dekat tabel tadi, untuk pentagon ada 5 sisi dan 3 segitiga. Dan untuk heksagon ada 6 sisi. 6 sisi ada 4 segitiga. 1, 2, 3, 4. So kita dah tuliskan dalam tabel. Kita just buat sampai heksagon saja. Kita dah boleh tengok apa perkaitan dia dengan formula hasil tambah sudut pedalaman tadi. Okey, tadi kita dah tengok bentuk heksagon dan bentuk pentagon. So kita dah tulis dekat tabel yang dekat muka surat 61 buku teks. Kita tengok segitiga kita ada 3 sisi dan bilangan segitiga yang boleh dilukis adalah 1. Dan untuk segi 4 sisi ada 4 dan bilangan segitiga yang boleh dilukis adalah 2. Pentagon 5 sisi dan 3 segitiga. Heksagon 6 sisi dan 4 segitiga. So kita tengok kat sini apa perkaitan dia. 3 tolak berapa dapat 1, 4 tolak berapa dapat 2, 5 tolak berapa dapat 3 dan 6 tolak berapa dapat 4. So kesemua ni adalah tolak 2, maksudnya n tolak 2. Betul lah ni kira n ni adalah contoh 3 tolak 2 akan dapat 1, 4 tolak 2 dapat 2, 5 tolak 2 dapat 3, 6 tolak 2 dapat 4. So sebab itulah kita dapat formula 6 tolak 2 darab 180. 180 ni maksudnya setiap satu segitiga sudut pedalaman dia adalah 180. So sekarang kita akan ada contoh 2 segitiga. So kita buat 2 darab 180.
Okay, so macam itulah dapat formula n tolak 2 darab 180. Okay, so ni adalah untuk satu sudut pedalaman untuk seluruh poligon tadi. Okay, kita tengok contoh. Okay, tengok sini. Ini adalah formula tadi, n tolak 2 darab 180 darjah. So tadi kita dah tengok apa perkaitan dia n tolak 2 dengan bilangan sisi dengan bilangan segitiga yang dapat dilukis. So tengok sini, sudut pedalaman ni adalah ni. Ni sudut pedalaman. Ni sudut pedalaman. Dan total semua sudut kat sini adalah hasil tambah sudut pedalaman. So tengok sini, untuk dapatkan hasil tambah sudut pedalaman adalah guna formula n tolak 2 darab 180. Tapi untuk dapatkan satu saja, contoh kalau untuk poligon sekata, kita boleh cari satu je, sebab akan kita ingat balik poligon sekata ni semua sudut adalah sama. So kalau kita dah dapat satu, maksudnya kita dah dapat untuk semua setiap satu sudut ni. So macam mana kita nak dapatkan sudut untuk satu sudut dekat poligon sekata ni? Kita guna formula hasil tambah sudut pedalaman tadi. Contoh kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 tolak 2 darab 180. Okay, so ni adalah hasil tambah sudut pedalaman. Maksudnya untuk semua ni kita nak dapat satu-satu. Untuk setiap satu ni kita kena bahagi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. So bagikan 6. Dapatlah. Kita kalkulator n tolak 2 darab 180. Okey, bahagi 6. 120. So 120. Maksudnya setiap satu sudut ni, setiap satu sudut kat sini adalah 120. Semua 120, semua sudut 120. Nanti kalau total up ataupun jumlahkan semua sudut ni, semua akan dapat sudut pedalaman tadi. Sudut pedalaman tadi yang n tolak 2 darab 180. N tolak 2 darab 180. Dapat 720. So nanti akan 120 tambah 120 tambah 120 tambah 120 tambah 120 tambah 120 akan dapat 720. Okey, kita tengok contoh soalan yang melibatkan hasil tambah sudut pedalaman. Okey, first kali kita kena tengok dulu berapa sisi yang ada pada poligon tersebut. Okey, contoh kat soalan ni kita ada sebuah poligon tidak sekata sebab sudut setiap satu dia tak sama dan panjang sisi juga tak sama panjang. So ini merupakan poligon tak sekata. Okey, so kita tengok berapa bilangan sisi yang ada. 1, 2, 3, 4, 5. So kita tulis dulu kat sini. N dia sama dengan 5. N sama dengan 5. So soalan ni minta kita untuk carikan nilai sudut X. Nilai sudut X. So macam mana nak cari nilai sudut X? Dia dah ada bagi beberapa sudut. Contoh kat sini 100, 130 darjah dengan 60 darjah. Dan sini adalah simbol kepada sudut tegak. Maksudnya sudut tegak, simbol dia sudut tegak maksudnya 90 darjah. 90 darjah. So semua ni dah ada. Yang ni satu je tak ada. Maksudnya yang ni je kita nak cari sekarang, yang ni. Jadinya kita kena dapatkan hasil tambah sudut pedalaman dulu, barulah kita dapat cari nilai X ni. So macam mana nak kira hasil tambah sudut pedalaman? Kita guna formula tadi. N tolak 2 darab 180. Okay. So N kat sini adalah 5. 5 tolak 2 darab 180. 3 darab 180.
540. Okay, so untuk semua sudut dalam ni jumlah sudut pedalamannya adalah 540. Jadi soalan minta kita carikan X. So yang lain dah ada, maksudnya X je tak ada lagi. Jadi kita just buat 500 untuk dapatkan X. Untuk dapatkan X sama dengan 540 tolak semua yang lain ni. 100 tolak 130 tolak 60 tolak 90. Okay, so X sama dengan kira kalkulator 540 tolak 100 tolak 130 tolak 60 tolak 90. So kita akan dapat 160. So maksudnya sudut X adalah 160 darjah. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada macam mana nak cari hasil tambah sudut peluaran. Okey, macam mana kita nak kenal sudut peluaran ni? Contoh kat sini. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ada sebuah oktagon. Dan ada sudut theta kat sini. Sudut theta ni merupakan sudut pedalaman. So kat mana sudut peluaran ni? Sudut peluaran ni adalah kat sini, yang A ni. Yang dilabel sebagai A. Yang dilabel sebagai A tu adalah sudut peluaran. Sudut peluaran ni merupakan pelengkap kepada sudut pedalaman tadi. Okey, sudut pedalaman dengan sudut peluaran ni adalah satu garis lurus. So sudut peluaran ni adalah pelengkap kepada sudut pedalaman. Okey, so macam mana kita nak cari jumlah sudut peluaran? Okey, kita pelajar kena ingat jumlah sudut peluaran akan sentiasa 360 darjah. Sudut peluaran akan sentiasa 360 darjah. Yang ni berbeza dengan cari sudut pedalaman tadi. Sudut pedalaman tadi dia bergantung kepada bilangan sisi semua tu kan. So dia ada formula. So yang ni tak ada formula. Pelajar kena ingat untuk semua poligon jumlah sudut peluaran dia adalah 360 darjah. Okay, so macam mana nak tengok contoh. Nak tengok contoh soalan yang melibatkan hasil tambah sudut peluaran. Okay, cuba tengok kat sini. Contoh soalan, kita ada sebuah segitiga, poligon tidak sekata. Poligon tidak sekata dan dia ada X 160 dan 120. So soalan minta kita cari berapa nilai X. Berapa nilai X kat sini. So kita tengok sini semua adalah sudut peluaran. So tadi cikgu dah bagi tahu jumlah sudut peluaran untuk semua poligon adalah 360 darjah. So sepatutnya adalah X tambah 120 tambah 160 sama dengan semua total adalah 360 darjah. Dia memang kena dapat 360 darjah. So kita nak cari berapa X tadi. Berapa X? So kita tengok X. Kita letakkan perkara rumus tadi ke sebelah kiri. Ingat balik macam mana nak guna, nak selesaikan algebra yang kita belajar bab 3. So kita jadikan X sebagai perkara rumus, iaitu benda kita nak cari sama dengan 360 dan semua ni 120 dan 160 ni kita bawa ke sini. Okey, jadi 360 tambah 20 kalau dialihkan ke sebelah sana akan jadi tolak. Tambah akan jadi tolak. Tolak 120. So yang ni tambah 160 bawa ke sini akan jadi tolak. Tolak 160. So X sama dengan, tengok kira kalkulator. 360 tolak 120 tolak 160.
So kita akan dapat 80. So maksudnya X ni adalah 80 darjah.